Okay guys, ramai minta aku komen pasal video terbaru daripada founder Misi Rakyat tu. Apa pun, jom kita tengok sedutan video dia sekejap. Akan masuk macam ni. Okey, apa benda ni? Misi Farm, dekat bahagian sini ada sistem funding. So rakyat boleh funding projek ni. Kita yang funding, dia punya ladang. Ini dia punya ladang. Kita boleh tengok dia punya gambar, kita boleh tengok dia punya detail, kemudian kita boleh tengok apa yang dia usahakan. Timun. Okey, dia baru update timun kosong point mana. Apa kalau nak buka dalam kawasan apa, sila sebutkan dekat ruangan komen nak buka di mana. Hub. Apa tu hub? Okey, hub ada dekat sini. Kalau kita klik boleh. Okay guys, untuk video ni aku akan bagi komen aku secara jujur lah. Okay, first of all, daripada apa yang aku nampak lah, dia menggunakan business model crowdfunding lah untuk hidupkan projek ni. Bagi korang yang tak tahulah apa tu crowdfunding kan, jadi dalam sistem business model crowdfunding ni, creator akan kumpul dana daripada penyumbang ataupun contributor, dan dana ni akan biasanya dialihkan kepada escrow account. Jadi escrow account ni apa benda? Escrow account ni dia adalah satu account yang sah, yang mana amount dia tak boleh dikeluarkan lah selagi dia punya syarat-syarat tak dipenuhi. Normally itu kita panggil sebagai escrow account lah. Secara kasarnya aku punya first impression aku nampak macam tu, iaitu dia menggunakan model crowdfunding. Cuma apa yang aku nak cakap dekat sini ada sedikit keunikan lah dalam sistem crowdfunding dia ni. Iaitu dia cakap crowdfunding dia ni dia lebih transparent, yang mana in which saya fikir ni adalah satu benda yang baik. Cuma saya sendiri tak dapat nak personally lah belik-belik sistem tu kan, sebab saya tak dapat masuk ke situ. Jadi saya tak dapat nak belik sistem tu, dan saya cuma dapat ulas daripada apa setakat yang saya nampak daripada video beliau sajalah. Orang Tengah telah mewujudkan kartel dengan kartel ni lah yang menyebabkan harga barang-barang akhir, contohnya macam ternakan ataupun sayur-sayuran, yang mana harga telah dimanipulasikan, dan akhirnya yang menjadi mangsa je adalah rakyat bawahan. Bukan itu je, tetapi mereka yang mengusahakan ladang, mengusahakan ternakan juga ditekan. Sebab apa? Diorang ni tak boleh nak jual kepada harga yang selayaknya, sebab orang Tengah ni dia dah form satu kartel yang mana kalau dia nak pergi sini pun harga sama, nak pergi ke sana pun harga sama. Cuma dalam sistem ni yang untungnya adalah orang Tengah iaitu orang yang link, yang membuat linkage di antara pengusaha ternakan ataupun ladang dan juga pembeli akhir. Jadi betul ke bahawa orang-orang Tengah ni telah mewujudkan kartel yang mana dia menyebabkan harga barang-barang naik? Jadi benar ke benda ni? Jawabnya betul. Saya nak buktikan benda ni senang je. Korang boleh pergi ke laman web Malaysia Competition Commission ataupun MYCC. Korang tengok dekat situ ada banyak kes di mana melibatkan orang Tengah yang telah membentuk kartel, dan kemudian diorang ni telah didenda ataupun dikenakan penalti oleh MYCC lah kerana kartel yang diorang wujudkan. Kalau diorang ni tak bersalah, kalaulah kartel tu tidak wujud ataupun hanya sekadar kisah dongeng je, kenapa diorang nak kena penalti ataupun denda? So maksudnya teori bahawa orang Tengah telah mewujudkan kartel ni memang satu benda yang berasas dan boleh dibuktikan, dan memang benar-benar wujud. Jadi apa yang saya nampak dekat sini lah, founder Misi ni dia cuba eliminate ataupun menghapuskan peranan orang Tengah ni dengan mewujudkan satu sistem yang mana dia boleh link antara pengusaha ladang ataupun pengusaha ternakan ni dengan pengguna akhir. Cuma saya nak share dengan korang satu benda ni lah. Dalam sistem ekonomi tradisional lah yang mana telah diaplikasikan selama berpuluh-puluh tahun saya nak share dengan korang sikit lah kenapa wujudnya orang Tengah. Orang Tengah ni wujud sebab dia ada satu perkara ni yang kita namakan dalam ekonomi sebagai specialization lah. Sebagai contoh lah, kalau kata seorang pengusaha ladang dia akan spend masa dan fokus dia untuk membangunkan dia punya ladang. Jadi dia tidak ada fokus ataupun dia tidak ada masa untuk cari yang dia boleh jual produk-produk dia ni secara bulk ataupun secara pukal. Jadi orang Tengah ni dia telah mengisi kelompongan ni untuk mengambil barang-barang daripada peladang ni secara pukal. Akan tetapi pada hari ni sistem supply chain yang berbentuk tradisional ni berpotensi dipecahkan. Kenapa? Sebab wujudnya teknologi. Teknologi telah mengubah kehidupan kita yang mana dia tidak boleh dilakukan mungkin 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Tapi sekarang ni, pada hari ni, teknologi menyelesaikan masalah ni. Sebab dengan adanya teknologi, kita boleh membuat link antara pengusaha ladang dan juga
pengguna akhir. Last but not least, idea untuk menubuhkan hub dekat kawasan-kawasan tertentu ni, pada saya ni adalah satu idea yang baik dan dia adalah satu idea yang genius lah. Cuma pandangan saya adalah kalau boleh lah ni pandangan saya sajalah. Kalau ambil, kalau tak nak tak apalah. Cuma kalau boleh untuk fasa pertama ni, mungkin boleh memfokus kepada mewujudkan hub ni dekat kawasan-kawasan tertentu je. Maksud saya mungkin tubuhkan 5 hub dulu dan pastikan 5 hub ni sukses, daripada kalau kita tubuhkan hub ni terlalu banyak tempat dan kemudian kita tidak ada jaminan bahawa kesemua hub ni akan sukses. Jadi pada saya itu mungkin tidak begitu baik lah. Fokus dulu dekat kawasan yang ada kepadatan penduduk yang tinggi, dan kemudian apabila 5 hub ni ataupun 10, 6 ke kan, hub ni dah berjaya, yang pioneer ni dah berjaya, tell the people about your success story about these 5 hubs, dan kemudian gradually expanded. Sebab in the first round, yang lebih penting sekali ialah mewujudkan awareness dulu. Jadi apabila peladang ataupun penternak nampak bahawa hub ni dah sukses, ini akan boleh menarik minat dia orang untuk turut serta. Jadi dia akan mendapat sambutan lah. Jadi pada saya, projek ni adalah projek yang gila. Pada masa sama, saya pun mengharapkan dia berjaya. Saya akan tamatkan video ni dengan quote, kata-kata daripada Steve Jobs. The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.